Okay, jadi ceritanya adalah kita akan buat keseimbangan daya ataupun daya dalam keseimbangan, forces in equilibrium. Okay, so first kali adalah, kita ada, ini adalah rajah. Okay, ini adalah satu rajah ataupun situasi lah. Okay, dia akan bagi korang gambar. Biasanya akan ada dua tali yang menggantungkan satu objek. Okay, tali tu macam mana tak kisah. Kadang-kadang dia buat tali macam ni. Kadang dia buat tali gantung frame. Okay, ataupun dalam kes ni dia buat tali gantung macam ni. Okay, so ini adalah situasi ataupun diagram yang dia bagilah. Okay, daripada situ kita kena lukis arah daya. Okay, daripada rajah tu kita kena tahu lukis arah daya ataupun direction of force. Okay, contohlah objek ni, okay, dia daya yang ada adalah berat. Okay, objek ni dia ada berat. So, kalau berat, cikgu nak lukis arrow arah mana? Kalau lah daya dia adalah berat kan, weight. So, arah mana daya dia? Okay, so ambil tahu bahawa kalau daya je, kalau berat mesti ke bawah sebab berat tu daya sebabkan graviti kan. Yeah, very good. So, ini adalah yang pertama. Okay, yang kedua, okay, kita ada tali. So, tali arah dia gini. Ni ambil tahu je lah. Okay, tali adalah berlawanan dengan arah berat tadi. So, kita label contoh T1, T2. Okay, kenapa T? Sebab T tu adalah tension. Okay, so tension tu adalah tegangan pada tali. Maksudnya daya dalam tali lah. Okay, tension ataupun tegangan tali. So, kita ada T1 dan T2. Jadi, inilah rajahnya. Okay, so daripada sini, okay, yang depan-depan ni kita laju-laju sebab cikgu rasa tak ada masalah. Okay, daripada sini kita buat segitiga. Daripada sini kita buat segitiga. Jadi macam mana cara nak buat segitiga? Dia ada, biasanya cikgu cakap dia ada dua syarat. Okay, syarat pertama adalah dia main kejar-kejar. Main kejar-kejar tu maksudnya anak panah dia tidak bertembung. Okay, arrow dia tak bertembung. Okay, main kejar-kejar lah sebab dia kejar tak juga dapat-dapat. Gitu. Alright, yang kedua, direction kena sama dengan asal. Okay, arrow dia tak bertembung, lepas tu direction kena sama dengan asal. Contoh, katakanlah ni W. Okay, ni adalah T1, ni adalah T2. Katakanlah cikgu buat triangle, boleh tak cikgu buat T1 macam ni? Betul ke salah? Salah ke betul? Okay, sebab ni dah tak follow syarat yang nombor 2 sebab terang-terang kata direction kena sama dengan original. Kalau tengok kat sini T1 kan arah dia macam ni. Dalam kalau tiba-tiba T1 arah sini dah jadi salah. Okay, jadi dua syarat dia. Pertama, arrow dia tak boleh bertembung. Yang kedua, direction dia kena sama dengan asal. Okay, dalam kes ni kalau macam tu, okay, ini adalah W. Okay, garisan ni adalah W. Kenapa di W? Sebab anak panah untuk weight ke bawah. Okay, lepas tu cikgu lukis kat sini. Okay, cikgu nak tanya, T1 ke T2 garisan ni? T1 ke T2? So ni adalah T2. Kenapa T2? Mana kita tahu T2? Sebab follow lah yang ni. Nampak tak? Sebab direction dia kena sama. Okay, korang boleh susun balik tak kisah. Rearrange macam puzzle. Tapi pastikan arah dia sama. Okay, jadi tinggallah seorang lagi kat sini iaitu T1. Okay, jadi arrow tak bertembung, direction sama. Ni maksud tak bertembung. Nampak tak? Ni pergi sini, pergi sini, pergi sini. Dia tak ada bertembung kat mana-mana. Okay, tak semestinya lukis macam ni je. Sebenarnya dia ada lagi satu. So lagi satu tu adalah still W tapi kali ni kat bawah T1. Lepas tu ni T2. Kenapa macam tu? Sebab nampak tak T1, nampak direction dia. Ni T1. So bila dia susun macam ni, inilah T1. Lepas tu yang ni adalah T2. Jadi point cikgu adalah korang boleh je rearrange. Okay, kita susun je balik. Kita susun je balik macam contoh, ni adalah W.
Lepas tu ni adalah T2. Lepas tu ni adalah T1. Point dia adalah susunlah macam mana pun, yang penting dia follow syarat tadi. Yang pertama, arrow tak bertembung. Yang kedua, direction sama dengan asal. Okey, selepas ni kita akan buat contoh. Okey, kita akan buat contoh. Tapi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dulu. Okey, kita nak buat contoh, tapi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dulu. Sementara tu soalan bonus, siapa nama dia? Pandai. Okey, jangan. Wah, tak kenal. Okey, nama dia Isaac Newton ya. Amboi, Dinesh, jauhnya dia. Okey, nampak macam sama kan, dia orang bukan kata apa tapi nampak lebih kurang dia semua ni. Okey, so sekarang ni pakcik-pakcik dulu ni nampak lebih kurang je, tapi ni adalah Isaac Newton by the way. Anyway, point dia adalah sketch the triangle of forces. Okey, yang pertama sekali, okey, kita tahu dia punya berat arahnya ke bawah. Lepas tu ni adalah T1, ni adalah T2. Jadi cikgu bagi 1 minit untuk korang lukis triangle korang sendiri. Dia ada 2 possible answer. Okay, dia ada 2 possible answer. Jadi cikgu bagi 1 minit untuk lukis. Salah satu pun tak apa. Okay, lepas ni cikgu tunjuk macam mana rupa yang sepatutnya. Okay, kalau dah set cakaplah, bolehlah kita move on. Okay, so cikgu nak lukis ni. So korang tengok dia ada 2 possible answer. Yang pertama sekali adalah, okay, so ni W. Kenapa? Sebab anak panah dia ke bawah. W sentiasa ke bawah lah. Okay, lepas tu ini adalah D1. Lepas tu ni adalah itu. Okay, ni option pertama. Option kedua adalah still W ke bawah, tapi kali ni ini pula yang T2, ini yang terlebih pula, tapi bolehlah macam tu. Ni yang T1. Okay, sekarang ni nombor 1, ni nombor 2. Korang buat yang mana? Ke tak ada pun dalam option? Ada yang 1, ada yang 2. Ada tu yang terus tak ada langsung, yang terus salah. Okay, alright. So, eloklah tu. Alright. So, macam ni lah cara dia untuk lukis segitiga. So, penting ni sebab kejap lagi W sengit tak apa. Buat straight. Okay. Dah, dia tak adalah macam kalau dia orang nak tanda tu, tak adalah dia macam pergi pakai apa separuh bulat, so tengok 90 darjah tu, tak adalah sampai macam tu. Okay, tapi agak-agak lah, janganlah W tu sengit macam ni. Sengit sikit-sikit tak apalah, tapi tak adalah sampai gini sengitnya. Okay, pasal ada kawan kita tanya kena tunjuk tak 90 darjah? Tak boleh, sebab mana awak tahu 90 darjah? Dalam gambar ni tak cakap. Okay, walaupun nampak macam 90 darjah tapi tak semestinya. Okay, kejap. Tadi cikgu tak tunjuk sengit tu. Dah. Ni sepatutnya ke bawah kan. Kalau setakat sengit sikit-sikit tu tak apalah. Tapi janganlah macam nampak sangat tak betulnya. Macam itulah. Panjang pun kena ikut rajah ke? Kalau dia tak minta tak payah. Kalau dia tak minta ikut scale tak payah. Okay. Sebab kita bukan tengah lukis panjang tali, kita tengah lukis tension. Gitu. Alright, so macam itulah cerita dia. Jadi, laka biasanya free je, maksudnya tak kisah sangat pasal tu. Okay. Alright, so untuk lukisan, first step dah settle. Okay.
korang benda yang kita nak buat ni nanti hujung kita akan gabung balik tau semua. Okey, jadi kita belajar matematik kejap. Tiba-tiba je kita belajar matematik. Okey, sekarang ni dalam gambar ni. Okey, dalam matematik korang belajar dalam segitiga total angle dia 180. Jadi berapa angle kawan dia kat sini? Okay, so sekarang ni 60, ini adalah 70, jadi total dia dah 130. 180 tolak 130 sama dengan 50. Jadi sudut dia 50. Okay, cikgu recap just in case ada yang tak ingat ataupun rasa benda ni tak berkaitan. Dia berkaitan. Okay, next. Total angle kalau dekat atas satu straight line adalah 180. Straight line 180. So katakanlah 130 ni. So berapa ni? Sama pula dengan jawapan tadi ya. Tak apalah. Right, so anyway 180 tolaklah dengan 130. Dapatlah 5. Okay, 50 lah. Okay, sudut selang-seli matematik. Okay, katakanlah ni 30. Tipu tapi bayangkanlah tu 30. Jadi ni berapa? Okay, sudut selang-seli ataupun alternate angle yang korang belajar dalam matematik. Okay, sudut dia adalah sama. Jadi kalau ni 30, ini akan jadi 30 juga. Okay, kalau gitu ni berapa ni? Bagus. Okay, 180 tolak 30 dapatlah 150. Kalau gitu ni pun 150. Okay. Oh, satu lagi yang tak ada dalam gambar, cikgu lupa. Okay, ni. Okay. Kalau ni 50 ni berapa? Okay, bagus. Sebab bila straight macam ni 90 darjah. Okay, so ni akan jadi 90 lah kan. So 90 tolak 50 dapatlah 40. Okay, bagus. Itulah dia ceritanya. Alright, so matematik nampak macam dah elok. Tak habis lagi matematik ni. Dah masuk satu lagi, sin rule pula. Okay, gitu. So sekarang ni, inilah formulanya. Okay, formula dia adalah A bahagi dengan sin A sama dengan B bahagi dengan sin B sama dengan C bahagi sin C. Okay, yes, sin rule kan. Jadi sekarang ni, contohlah maksud formula ni adalah A ni panjang dia ni, okay, bahagi dengan sin kepada sudut ni. Sama nilai dia dengan kalau B panjang ni bahagi dengan sudut yang bertentangan. Okay, jadi contoh katakanlah cikgu kata 15. Okay, per berapa? Sin berapa? Kalau cikgu nak guna nombor 15 ni, dia per sin berapa? Okay, dia per dengan sin 70 kan? Jadi sin 70 lah. Sama dengan, okay, katakanlah cikgu nak cari X. Jadi bawah ni sin 60 lah. Kan? Jadi kenapa? Sebab berlawanan dengan dia. So cuba cari berapa nilai X. Okay, Danish betul, Auni betul, Brandon betul, Shira, Lia. Ya, unit jangan lupa, baru nak cakap, laju je. Sita, Shasha, unit. Amar betul. Okay, yang tak ada kalkulator tu congak. Okay, tak apa tu kejap. Okay, Elisa betul, Chong betul, Zakwan betul, Amni, Wafiq, Lalita, Amanda, Najihah. Bagus. Okay, so korang akan dapat 13.82. 13.82, unit dia adalah Newton. Okay,
So sekali lagi cikgu cakap, semua benda yang kita belajar ni dia akan gabungkan untuk jawab soalan pengiraan keseimbangan daya. Okey, cikgu tak boleh tiba-tiba buat soalan tu, nanti kan jenuh. Okey, so ni asas dia dulu. Okey, setakat ni kita dah belajar 3 benda. Okey, setakat ni lah asas dia ada 3. Yang pertama, guna cos pun boleh, yes. Cosine rule pun boleh juga, tapi sebab dia panjang jadi cikgu ajar sine rule je. Okey, tapi pakai cosine rule pun boleh juga Okay, so sekarang ni benda pertama adalah kena T. T adalah pandai buat dia punya triangle. Nombor 2, kita kena pandai cari dia punya angle. Okay, sudut-sudut tadi tu lah. Yang ketiga, kita kena tahu cara nak guna dia punya formula. Okay, jadi setiap kali nak buat soalan pasal keseimbangan daya, ada 2 tali, ingatlah tough gitu. So triangle, angle dan formula. Sekarang, jom kita tengok soalan sebenar itu. Tak adalah soalan sebenar, soalan yang menggabungkan semua benda yang kita baru belajar tadi. Okey, ni soalannya. Contoh, diberi berat lampu gergasi adalah 50. Okey, so dia kata kira ketegangan tali. Jadi step pertama tadi kan kita kata TAF kan. Jadi step pertama adalah buat triangle. Tapi sebelum korang buat triangle, kejap cikgu tulis TF. Sebelum buat triangle, kenalah tulis semua daya dulu. Okay, so ini adalah T1, ini adalah T2. T1, T2 tak kisah, korang label. Okay. Ini adalah W kita. Cikgu bagi 1 minit untuk semua orang buat triangle jap. Buat sudut sekejap, sudut pula, buat segitiga kejap. Siapa yang dah tahu buatlah sampai habis. Tapi buatlah segitiga dulu kalau nak buat bersama-sama. Dah buat cakap kat cikgu kita proceed. Okay, so ada kawan kita ramai yang dah siap lukis triangle. Okay, next sini cikgu lukis. Tengok sama tak dengan jawapan korang. Okay, first ada 2 possibility kan. Okay, yang pertama sekali adalah W, S2, T2, T1. Atau T1, W. Gambar nombor 1, nombor 2. Korang yang mana? Ke tiba-tiba ada gambar nombor 3? Okay, by the way, kalaulah soalan suruh label kan, soalan biasanya kalau dia suruh segitiga memang kena label. Okay, kalau korang terbalik lah anak panah tu, salah, still salah. Sebab force ataupun daya, vektor ke skala? Skala ke vektor? Sudah, tiba kan, tak belajar tadi, tapi saya tanya. Skala ke vektor? Dia adalah vektor. Yakinnya dia campur dua-dua skala dengan vektor. Okey, dia adalah vektor. So vektor maksudnya kita akan tengok kedua-dua arah. Okey, kedua-dua arah dan magnitude. Jadi kalau ke kiri dan ke kanan nilai dia tidak sama. Ke kiri dan ke kanan nilai dia adalah tidak sama. Okey, jadi dalam kes ni inilah dia. Mana-mana pun boleh. Okey, nombor 1 boleh, nombor 2 pun boleh, tapi pastikan anak panah dia betul. Okey, cikgu padam 1. Okey. Sama je tau, sama je penyelesaian, jawapan dia still akan sama. Okay, itu adalah step pertama. Step kedua adalah cari dia punya angle. Okay korang, nak minta korang buat jap, ni berapa angle dia? Tolong, berapa angle dia?
macam-macam. Setakat ni cikgu dapat 40, 50, 30, 80. Lagi. Letak. Cikgu tengah tanya angle yang ni tau. Okay, begitu banyak sekali. Alright, so tips. Okay, cikgu rasalah antara 3 step TAF ni yang paling mencabar yang selalu cikgu tengok adalah bahagian angle. Okay, cikgu bagi tips. Tips ni, okay, macam biasalah tips tu cikgu hanya boleh bagi. Okay, kalau korang rasa dia mudahkan kerja, silakan guna. Kalau rasa ada cara lain lebih mudah, ikutlah cara korang. Okay, sekarang tips dia adalah cuba cari bucu. Macam dalam kes ni, ni bentuk ni adalah dia punya bucu kan. Buat satu garis. Okay, nampak je tempat yang sesuai, buat satu garis. Buat je. Okay, nampak je bucu, buat garis. So, garisan yang lurus ni dia sama arah dengan W kan. Jadi bayangkan dia seperti W. Bayangkan dia adalah seperti W. Jadi sekarang dalam gambar ni, okay, cuba cari, tengok ini, okay, sudut ni adalah antara T1 dengan W. Antara T1 dan W kan. Jadi cuba cari kat sini. Ini adalah T1 tadi. Okay. Lepas tu ni adalah W. Jadi sudut ini adalah sama dengan sudut di sini. Jadi berapa sudut ni? Nampak? So personally lah untuk cikgu, bila buat garisan ni nampak lebih mudah sudut tu. Okay, so dia adalah 40. Okay, 40. Situ. Okay, sekarang cuba tengok ini pula. Ini adalah antara W dan T2. W dan T2. So, kita dah tahu ni adalah W. Ni adalah T2. Jadi kita nak cari sudut di sini. Untuk dapatkan sudut ni, banyak cara. Di antaranya adalah, ni kan 40. So, bersilang kan? Alternate. Ni 40, jadi ni 40 juga. So, dah dapat 40 lagi. Okay, sekali lagi antara W dan T2, ni adalah W, ni adalah T2. So, sudutnya adalah 40. So, berapa ni? Yang tinggal seorang ni. Okay, so dia adalah 100 sebab segitiga total 100. Jadi TAF, triangle dah settle, angle dah settle, tinggallah formula. Okay, kita dah tahu berat dia 50. So tak payahlah tulis W dah, tulislah 50 kat sini, 50 Newton. Okay, gunalah formula. Okay, A bahagi dengan sin A sama dengan B bahagi dengan sin B. Okay, so A katakanlah 50. Bahagi dengan sin yang bertentangan dengan dia iaitu 100. Sama dengan, okay, dalam kes ni angle tali ni sama. Jadi value dia sama. Mana-mana korang pakai pun jawapan still sama. Katakanlah T1 per sin 40. Mana tolong berapa T1? Kira-kira setakat ni semua nampak macam betul, bagus. Tapi nak remind lagi lah, jangan lupa unit. Nak buat-buat tak ada unit nangis, sedih je. Okay. So bila kita tekan kalkulator, korang akan dapat 32.64 Newton. Itulah dia. Okay, even pakai T2 ke T1 ke still dapat benda yang sama sebab sudut korang still 40. Okay, so itulah dia ceritanya untuk yang ini. Okay, sekali lagi kita ada 3 step TAF, buat triangle, dapatkan angle, cari pakai formula. So setakat ni lah kan 1 sampai 6 kat mana kita?
So, habislah kat situ. So, kita try buat. Okay, tapi cikgu still buat step by step lah. Sebab kalau tak buat step by step, nanti ada yang tertinggal. So, cuba tengok dalam soalan ni. Ah, step 1, triangle. Okay, sekarang cikgu lukis dulu. Ni dia punya W. Ni dia adalah T1. Ni dia adalah T2. Okay, buat dulu triangle korang. Buat jap, kita buat satu-satu step. Dah buat cakap supaya kita boleh gerak. Dan cikgu suruh buat benda lain. Okay, cikgu minta buat T dulu tau, jangan risau. Siapa yang nak proceed lah. Tapi cikgu minta T dulu, lepas tu dah siap bagi tahu. Okay, so seminit. Okay dah. Jadi sekarang, okay, ada dua option lah macam biasa. W. Okay. Betul ke salah? Salah ke betul? Betul tak macam ni? Betul kan? Salah anak-anak. Step dia pastikan anak panah dia kena sama direction. Okay, so kalau dah ini T1, yang ini perlu T1 juga. Hati-hati, nampak kecil je nombor dia tapi penting tu. Okay, dalam kes ni jawapan kalau korang setakat kira dapat jawapan yang sama. Tapi kalau sudut yang dia bagi tak sama, jawapan dah lain. So anyway, ni adalah T1, ni adalah T2. Okay, dah habis dah triangle. Ataupun option lagi satu lah. Yang tadi tu, alamak. So ini adalah W, T1, T2. Mana-mana pun boleh. Okay, yang penting tadi tu lah dua syarat. Follow direction asal dan dia tak ada tembung-tembung. Dia main kejar-kejar je. Okay, sekarang step kedua. Yang mencabar sikit ni lah. Angle. So sekarang ni nak minta je berapa sudut di atas ini. Kita minta sudut di sini. Bagus. Nampaklah perbezaan daripada tadi, peningkatan daripada tadi. Okay, sekali lagi cikgu cakap buatlah apa korang nak, buatlah method apa korang nak, tapi cikgu ajar method yang, okay, yang ni cikgu tak bagi nama lagi, nanti cikgu fikir. So nampak je bucu, tarik. Nampak je bucu, kita tarik. Sengit sikit. Tapi itulah niatnya. Nampak je bucu, kita tarik. Lepas tu, kita kena faham bahawa dia kan ke bawah, jadi dia adalah W, W, W. So untuk yang ni antara T2 dan juga W. Antara T2 dan W. So ini T2, ini W. Jadi ini adalah 50. Kenapa 50? Sebab ni kan 90, 90, 40. So ni kena 50. Dah dapat. Okay. So yang ni berapa yang bawah ni? Okay, yang bawah pun 50 juga. Okay, sebab sudut yang ni sama, jadi ni pun biasanya sama jugalah. Tapi kalau nak juga kira boleh juga. Ni kan T1, ni T1, ini W. So 50 lah sebab total 90, still dapat sama. So yang ini adalah 100 tolak, tipu, 180 tolak 100. Dapatlah 80. Yes, very good. Dapatlah 80. Okay, dah habis dah angle. Sekarang last part pakailah formula. Buatlah sendiri. Buat jap. Okay. Wafiq betul. Amar betul. Ya, soalan minta apa? 3.11 tu apa?
Swita pun sama. 3.11 tu T kan? Bukan W. Dia dah bagi T. Dia suruh cari W. Okay, Shasha betul, Lalita betul, Brandon betul, Shira betul, Ali betul. Cikgu tuliskan formula. Najihah betul, Syafiq betul, Shita, kan kalkulator elok sikit. Salah tu. Okay, Chong betul. Okay. So dalam kes ni dia dah bagi dah T yang 3.11. Okay, jadi contoh katakanlah T1 adalah 3.11. 3.11 bahagi dengan sin 50. Kenapa? Sebab bertentangan. Sama dengan okay, W. Kita kan nak cari W bahagi dengan sin 80. Kenapa 80? Bertentangan. Okay, dapatlah W. Carilah. Kalau korang tekan kalkulator, sepatutnya dapat 3.99 je tu lah. Ataupun round off 4 Newton. Itulah cerita dia. Okay, so kalau soalan buat pengiraan macam ni je lah cara dia. Okay, paper 1 dia boleh keluar, paper 2 pun dia boleh keluar. Okay, macam itulah fizik. Okay, so sekarang ni, okay, so siapa yang masih ada dalam ni, marilah kita buat bersama-sama. Okay, dalam soalan ni dia kata tali, okay, dia kata T2, dia kata T2 adalah 450 Newton. Okay, so W 50, betul ke salah? W 50, betul ke salah? Okay, yes, kena kali dengan gravity. Okay, kita kena kali dengan gravity sebab itu adalah dalam kg. Okay, itu adalah dalam kg. Jadi kita kena kali dengan gravity. Jadi berapa dia punya berat? Berapa dia punya W? Okay, so W sama dengan M kali dengan G. M kali dengan gravity. Jadi sekarang ni, okay, pertama sekali, gravity nak guna 9.81 ke 10. Okay, untuk silibus baru sepatutnya memang korang guna 9.81. Okay, sepatutnya kalau silibus baru memang kena guna 9.81. Jadi 50 kali 49 kali 9.81 korang akan dapat 490.5. Okay, jadi sekarang ni soalan dia minta soalan dia yang pengiraan lah sebab hari ni kita fokus pada pengiraan kan. Soalan kata lakarkan saja lepas tu cari T1. Okay, kalau korang ada soalan tu nanti korang tengok lah. Dia kata lakarkan segitiga lepas tu cari T1. So untuk lakarkan segitiga sama je lah konsep dia. Lakar tau, lakar. Bila lakar maksudnya kita tak lukis dengan skala. Okay, kita buat free je lah. Jadi sekarang ni kita ada W ke bawah. Lepas tu kita ada T2, lepas tu kita ada T1. Okay, atau arah lagi satu, kita ada W ke bawah, kita ada T1, lepas tu kita ada T2. Okay, sekarang angle, sudut, macam mana ni? Okay, cikgu pilih satu je tau, cikgu pilih satu sahaja, korang buat yang ni. Cuba cari sudut yang ini, yang atas ni.
Okay, Syirah betul, Swita betul. Jangan risau pasal logik tak logik tu dari segi gambar ni. Okay, sebab kita kan tak ikut skala. Soalan cikgu adalah berapa sudut dekat sini. Okay, so sama macam tadi caranya kita lukis pucu. Pucu dekat sini, pucu dekat sini. Okay, jadi sekarang kita nak cari antara T1 dan W. So ni T1, ni W. Jadi 90 tolak 27 dapatlah 63. So ni adalah 63. Okay, tapi sudut tak sama kan? Sudut tak sama, cuba cari yang bawah ni pula berapa? Okay, so sekarang yang ni kan kita tengah cari antara W, ni W, lepas tu ni adalah T2. Jadi kita nak yang ni. Kalau yang ni maksudnya 40 lah. Kan? Sebab 50, ni 40, so silang-silang dapat 40 balik. Okay, so ni berapa kalau gitu? Okay, so ini adalah 77. Ini adalah 77 sebab 180 tolak semua. So kita dah tahu bahawa T2 adalah 450. Okay, sekarang soalan kata cari T1. Buatlah. Cari nilai T1. So boleh pakai formula. Sin boleh, cosine boleh sebab semua maklumat dah ada kat sini. Okay, Swita, Chong, Rine, Syirah, betul. Auni, betul. Yana, betul. Amar, betul. Elisa, cikgu rasa awak salah pasangan. Pelik pula ayat tu. Tapi tersalah pasang waktu nak kira tu. Okay, Sabrina betul. Jadi, Lia betul. Wafiq betul. Najiha, kita guna 490.5 Dayana, jauh sangat nombor tu. So, A, okay, sekarang kita dah tahu contoh A kita dah ada 490.5. So, 490.5 bahagi dengan sin 77. Sebab berlawanan, berpasangan. Okay, sama dengan B. So, B kita dalam kes ni kita nak cari T1. So, T1 lah bahagi dengan sin 40. So, dapat berapa T? So, kita akan dapat 324 point. Depends lah pada gravity tu korang pakai berapa tadi kan. So, 324 lah lebih kurang Newton. Okay, 323.58. Okay, ataupun 324.64. Depends pada gravity tadi korang pakai mana. Sebab cikgu tahu ada yang pakai 500 Newton kan. Tapi macam tu lah. So ni lah working dia. Macam tu lah. So habis dah. Itulah cara nak kira. Dah habis dah kelas. So